Berita terkini. Walaupun rumours berkenaan status Bidoglio bertiup kencang ketika ini, namun siapa yang sangka, ini kata-kata dari beliau. Pengendali Johor Darul Takzim JDT itu menganggap dirinya bertuah apabila membawa pasukan itu menjuarai Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut dan memastikan rekod tanpa kalah kekal sehingga tamat saingan Liga musim ini. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa beliau tidak bersorangan dalam memastikan kejayaan yang dikecapi skuad Harimau Selatan, malah berterima kasih kepada barisan kejurulatihan yang kerap memberi kerjasama bagi membentuk barisan mantap. Malah, beliau yang menggantikan Benjamin Mora bagi membimbing skuad Harimau Selatan, dilihat begitu pantas mengadaptasi corak permainan dan falsafah pasukan itu, sekaligus memudahkan tugas setiap pemain untuk memahami taktikal yang diterapkan dalam permainan. Bekas pemain antarabangsa Venezuela itu juga memuji JDT yang dianggap bercita-cita besar pada masa yang akan datang, dan beliau sendiri gembira untuk menerajui kelab ini dan mencipta sejarah yang sememangnya agak sukar dijangkau oleh mana-mana pasukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain atas usaha dan komitmen mereka sepanjang musim ini dan juga kepada kaki tangan yang banyak memudahkan tugas saya sebagai jurulatih. Corak permainan JDT yang menerapkan formasi 4-4-3 atau 3-5-2 sememangnya corak permainan yang biasa saya praktikkan sebelum ini. Justru, saya lebih cepat dan mudah mengadaptasi keadaan dengan pemain ketika mengadakan sesi latihan. Semua kelab dan pasukan adalah berbeza, tetapi JDT adalah sebuah pasukan yang mempunyai cita-cita besar dan saya gembira di sini. Saya akan bersama-sama pasukan ini memenangi piala dan mencipta sejarah bersama-sama, katanya. Ditanya mengenai Fernando Forestieri dan Shane Lowry yang mengalami kecederaan, Bidoglio menegaskan bahawa Forestieri tidak mengalami sebarang kecederaan, sebaliknya pemain itu masih lagi kepenatan dan dalam proses pemulihan selepas mengharungi kempen Liga yang padat. Kami tidak dapat menggunakan hikmat Shane Lowry sehingga tamat musim ini kerana kecederaan di bahagian siku kirinya belum pulih dan dia tidak dapat beraksi dalam saingan Piala Malaysia musim ini, katanya. Dalam masa yang sama, Ketua Jurulatih PJ City, iaitu P. Maniam, beliau tetap menaruh keyakinan bahawa anak buahnya memiliki peluang untuk mengejutkan pasukan JDT dalam saingan Piala Malaysia. PJ City terpaksa berdepan Harimau Selatan di peringkat awal Piala Malaysia musim ini selepas menamatkan Liga Super di tangga ke-9. Maniam berkata, pasukannya telah cuba untuk berada di tangga ke-8, namun kemenangan Sri Pahang ke atas Negeri Sembilan telah meleburkan impian mereka untuk mengelak bertembung dengan JDT. Kita tahu JDT sudah menang Piala FA dan Liga Super. Bagi saya, dalam bola sepak tiada yang mustahil, dan kami perlu betul-betul menunjukkan permainan yang berbeza. Apabila berdepan JDT, kami tidak boleh bermain seperti biasa, dan kalau pemain menunjukkan satu permainan yang berbeza, saya begitu yakin bahawa kami akan menang dalam perlawanan menentang JDT. Kami akan melakukan persiapan untuk berada pada landasan terbaik, iaitu nak layak ke suku akhir. Namun sebaliknya, kami bertemu JDT. Saya akui JDT pasukan yang kuat dan kami akan melakukan sesuatu, katanya. Berdasarkan kedudukan dalam Liga, 4 pasukan dilihat bakal membentuk 2 pertembungan maut pada persimpangan pertama dalam perjalanan menuju ke puncak piala berprestij itu. Terengganu FC yang baru dinobatkan sebagai naib juara Liga Super akan berdepan pasukan jiran, iaitu pasukan Sri Pahang FC, manakala pasukan Kedah Darul Aman pula akan menentang Negeri Sembilan. Jika dilihat berdasarkan prestasi sepanjang musim ini, TFC dan Negeri Sembilan menjadi pasukan pilihan untuk meneruskan perjalanan mereka di Piala Malaysia musim ini yang menggunakan format kalah mati. Itulah sedikit perkembangan terkini selaras dengan penceritaan semasa.